Bab cerita jin. Pahala mereka dan siksaan terhadap mereka. Kerana firman Allah Ta'ala, ya ma'asyaral jin, wahai kalangan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu, yaqussuna alaikum ayati, yang menceritakan kepada kamu tentang ayat-ayatku, al-ayah. Bakhsan makna naqsan, kekurangan. Mujahid berkata, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, mereka mengadakan pertalian keturunan di antara Allah dan jin-jin. Qala kuffar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy berkata, malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ibu-ibu kepada mereka ialah anak-anak bangsawan jin, anak-anak kumpulan jin, bangsawan, anak-anak orang besar di kalangan jin. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya jin, para jin itu ataupun jin-jin itu memang mengetahui bahawa mereka akan dikemukakan, dihadapkan untuk dihisab. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a al-Ansari, daripada ayahnya yakni Abdullah, bahawa dia menceritakan Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepadanya, aku nampak engkau suka kepada kambing dan kawasan belantara. Jika engkau berada di antara kambingmu dan di belantara, maka fa'adzanta bis-salah, engkau nak melaungkan azan, maka angkatlah suaramu ketika melaungkan azan itu. Kerana jin, kerana tidak didengar suara orang yang bang itu, orang yang azan itu oleh jin atau manusia atau sesuatu yang lain, melainkan kesemuanya akan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat nanti. Abu Sa'id berkata, saya telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab firman Allah azza wa jalla, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin, ingatlah ketika kami hantarkan kepadamu satu kumpulan jin, hingga kepada firman-Nya, fi dhalalim mubin. Masrifan maknanya ma'dilan, maknanya tempat berpaling. Sarafna makna wajjahna, kami hadapkan, kami hantarkan. Bab firman Allah azza wa jalla, wa batha fiha min kulli dabbah, dan dia batha fiha, menghamburkan, menebarkan di bumi itu dari segala macam binatang. Ibnu Abbas berkata, thu'ban ialah ular jantan dari binatang yang melata itu. Minha yani min ad-dabbah itu. Dikatakan al-hayyat, ular itu ada banyak jenis. Yang pertamanya al-jan, ini ular putih yang merupakan jin. Wal afa'i, dan ular betina. Ular betina. Ular jantannya dipanggil apa? Uf'uwan. Ini kita terjemah dulu. Afa'i, ya, ular-ular lah, biasa. Wal asawid, dan ular hitam. Akhidhum binasiyatiha, memegang jambulnya, dia memegang jambulnya. Fi mulki, maknanya dalam kerajaan dan kekuasaannya. Yuqal, dikatakan safatin, mana busutin,
ajnihatahunna, yakni menghamparkan, membuka sayap-sayapnya. Yaqbidna, mana menguncupkan. Yadribna bi ajnihatihinna, yakni memukul tubuh mereka dengan sayap-sayapnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahwa dia mendengar Nabi SAW sedang berkhutbah di atas mimbar. Baginda dalam ucapannya itu berkata, bunuhlah ular-ular, bunuhlah dzat-tufyatain, ular yang mempunyai jalur putih, 2 jalur putih di atas belakangnya, wal abtar, dan ular yang pendek ekornya, fa innahuma yatmisanil basar, kerana kedua jenis ular ini dia membuatkan orang buta dan membuatkan kandungan gugur. Qala Abdullah bin Umar berkata, ketika saya sedang mengejar seekor ular untuk membunuhnya, tiba-tiba Abu Lubabah menyeru saya, memanggil saya, jangan bunuh ular itu. Saya pun berkata, Rasulullah SAW telah menyuruh, telah memerintahkan supaya membunuh ular-ular. Abu Lubabah berkata, sesungguhnya selepas itu dia telah melarang dari membunuh ular-ular yang terdapat di rumah-rumah, yaitu ular-ular itu dipanggil awamir, ular-ular penghuni rumah. Abdul Razak meriwayatkan daripada Ma'mar, dalam riwayatnya dikatakan begini, fara'ani Abu Lubabah atau Zaid ibn al-Khattab, Abu Lubabah atau Zaid bin al-Khattab nampak saya. Dalam meriwayatkan begini, Yunus ibn Uyainah, Ishaq dan Zubaidi telah menjadi mutabi' kepadanya, jadi mengikutnya, mengikut Ma'mar ini. Salih dan Ibnu Abi Hafsah Ibnu Mujammi' pula meriwayatkan daripada Zuhri, daripada Salim, daripada Ibnu Umar, fara'ani Abu Lubabah wa Zaid bin al-Khattab, Abu Lubabah dan Zaid bin al-Khattab nampak saya. Dan makna bukan atau, tapi dan. Bab, sebaik-baik harta seorang muslim itu ialah kambing yang dibawa, yang dihalaunya di puncak-puncak bukit ataupun gunung. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah SAW bersabda, tak lama lagi atau nanti harta seseorang muslim yang terbaik ialah, nanti akan berlaku, akan tiba masanya di mana harta seseorang muslim yang terbaik ialah kambing yang dibawanya ke puncak gunung dan ke tempat-tempat air bertitik, air menitis, yakni ke lereng-lereng gunung ataupun ke lembah-lembah. Yafirru bidinihi minal fitan, dia membawa lari agamanya, dia lari membawa agamanya untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ra'sul kufr, puncak kekufuran ke arah masyrik, dan kebanggaan dan kesombongan itu terdapat di kalangan tuan-tuan kuda dan unta, wal faddadin, dan petani-petani, faddadin, ahli wabar, orang kampung, yakni orang kampung, was-sakinatu fi ahli al-ghanam, dan ketenangan terdapat pada tuan-tuan kambing. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Yaman sambil baginda berkata, al-iman Yaman, iman itu berada di Yaman, atau iman yang sebenarnya ialah iman orang Yaman. Ha huna, di sini, ala innal qiswata,
Ketahuilah bahawa kekerasan hati itu, kekasaran dan kekerasan hati itu terdapat pada kalangan petani, petani yang mengekori, yang berada dekat pangkal ekor unta, di mana naiknya qarna syaitan, yakni dua tanduk syaitan, fi Rabi'ah, di kalangan Rabi'ah dan Mudhar, yakni kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, bila kamu mendengar kokok ayam, bapak ayam, maka kamu pohonlah kurniaan dari Allah. Fa innaha ra'at malakan, kerana ayam itu dia nampak malaikat. Dan bila kamu dengar nahiqal himar, yakni rengkekan himar ataupun kaldai, maka kamu berlindunglah dengan Allah dari syaitan, kerana dia nampak syaitan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Atha, dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila tiba waktu malam ataupun kamu berada pada waktu petang, kamu tahanlah anak-anak kamu, kerana syaitan itu berkeliaran pada ketika itu. Dan bila telah berlalu seketika dari waktu malam, kamu lepaskanlah mereka dan kuncilah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, kerana syaitan tidak boleh membuka pintu yang terkunci. Qala, yani Ibnu Jurayj berkata, akhbarani Amr bin Dinar menceritakan kepada saya bahawa dia mendengar Jabir bin Abdullah seperti mana yang telah diceritakan kepada saya oleh Atha, tapi dia tidak menyebutkan uzkuru smallah, sebutlah nama Allah, itu tak ada sebut itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, sabdanya, fuqidat ummatun min Bani Israel, satu kumpulan dari Bani Israel, satu kumpulan besar dari Bani Israel telah hilang, tidak diketahui apakah yang dilakukannya, ataupun ma fu'ilat, apakah yang dilakukan terhadapnya. Aku rasa tak ada lain melainkan tikus, yakni mereka menjadi tikus, kerana apabila diletakkan kepadanya susu unta, ia tak mahu minum, yakni tikus itu. Dan apabila diletakkan kepadanya, yakni untuknya susu kambing ataupun biri-biri, dia minum. Aku pun menceritakan kepada Ka'ab, ini kata Abu Hurairah, Ka'ab pun berkata, adakah engkau mendengar Nabi SAW berkata begitu? Aku berkata, aku menjawab, ya. Dia bertanya saya berkali-kali. Akhir kali aku pun kata, afa aqra'u Taurat, adakah saya ni baca Taurat? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW berkata tentang wazang, yakni cicak, al-fuwaisiq, yakni binatang pengganggu yang kecil. Walam asma'hu, tapi saya tidak ada mendengar dia menyuruh supaya membunuh cicak itu. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahawa Nabi SAW menyuruh membunuhnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahawa Ummu Syarik menceritakan kepadanya bahawa Nabi SAW menyuruhnya membunuh al-auzar, yakni cicak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah ular yang mempunyai dua jalur putih di atas belakangnya, kerana dia mencari mata, yakni penglihatan, wa yusibul habal, dan dia mengenakan orang yang sedang mengandung ataupun kandungan. Sasaran dia, kerana sasarannya ialah mata dan kandungan. Hammad menjadi mutabi' kepada Aba Salamah dalam meriwayatkan hadis ini. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah
Katanya Nabi SAW menyuruh membunuh al-abtar, yakni ular yang pendek ekornya. Wa qala, dan baginda berkata, ular itu yusibul basar, membahayakan penglihatan dan menghilangkan kandungan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Ibnu Umar dulu selalu membunuh ular, kemudian dia melarang. Dia berkata, Nabi SAW pada suatu hari telah merobohkan dinding dia lah, dinding kepunyaannya. Tiba-tiba didapati di bawah dinding itu ada kulit ular. Nabi SAW pun kata, perhatikan, tengok di mana ular itu. Mereka pun perhati, tengok. Lepas tu Nabi SAW pun kata, bunuh ular itu. Fakuntu aqtuluha lidzalik. Dulu aku bunuh ular itu kerana itulah, kerana Nabi SAW suruh. Lepas itu aku bertemu dengan Aba Lubabah. Dia pun menceritakan kepada aku bahawa Nabi SAW bersabda, jangan bunuh al-jinnan, jangan bunuh al-jinnan, mana ular yang ada dalam rumah, kecuali kulla abtar dhi tufyatain, kecuali setiap semua ular yang pendek ekornya, yang mempunyai 2 jalur putih di atas belakangnya, kerana ia menggugurkan anak yang di dalam kandungan dan menghilangkan penglihatan. Faqtulu, bunuhlah yang ular itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa dia selalu membunuh ular. Lepas itu Abu Lubabah menceritakan kepadanya bahawa Nabi SAW melarang dari membunuh jinnanil buyut, yakni ular-ular dalam rumah. Fa'amsaka anha, maka Ibnu Umar pun tidak lagi membunuh yakni ular dalam rumah selepas itu. Kita tengok dulu sekali. Imam Bukhari sebut zikril jin, sebelum pada ni cerita tentang iblis, tentang iblis. Bab sifati iblis wa junudi, muka surat 462 tu. Sifat iblis ataupun gambaran iblis dan bala tenteranya. Sekarang ni dia sebut jin pula. Jin, dosa pahala yang mereka tanggung. Imam Bukhari nak cerita di sini bahawa bukan semua hak makhluk kita tidak nampak ni, makhluk halus yang kita tidak nampak ni, ia berupa iblis belaka dan bala tentera iblis belaka. Tidak. Kerana iblis dan bala tentera dia tu, walaupun dia ni daripada kalangan jin, tapi hak tu hak jahat. Hak jahat. Dan ia ada keturunan dia sendiri. Seperti kita lah, manusia. Anak cucu Nabi Adam belaka, tapi ada hak jahat. Hak jahat, keturunan dia tu pun jadi jahat juga. Hak ni pula kutu juga. Imam Bukhari nak cerita jin ini hak asal dia. Lepas tu jadi iblis, jadi gapo bila dia derhaka. Dan kerana kederhakaan dia tu besar sangat, kesan dia tu melarat turun-temurun kepada anak cucu dia. Seperti manusia, maknanya ada manusia yang baik, lepas tu ada juga yang seperti hak Yahudi tu, yang mana dikutuk oleh Allah SWT. Bila dikutuk tu, dia payah nak nampak Allah aku molek ni, hanya dia nampak Allah aku tak molek saja. Tetapi manusia ni ia tetap boleh didakwah, boleh diseru, masih ada harapan manusia ni, walaupun dia Yahudi ke gapo ke, dia ada. Tapi jenis jin ini tak, syaitan ini dia tidak akan Islam sampai bila-bila, tak perlu dakwah dah, sama dia pun tak ada dakwah dah waktu tu. Jadi satu kumpulan lain pula, macam kumpulan lain, padahal dari segi asal usul dia sama, jadi kumpulan lain. Itulah Imam Bukhari nak ceritanya. Adapun jin, kalau dalam kejadian asal dia masih lagi seperti manusia, maknanya ada baik, ada tidak baik.
Dan ia pun mukallaf juga. Kalau dia buat yang baik, dia dapat pahala. Kalau buat yang tak baik, dia dapat dosa. Itu yang pertama Imam Bukhari nak cerita. Yang kedua, Imam Bukhari nak menyabitkan, nak mengatakan jin ini ada, makhluk halus ini ada. Dia nak tolak pendapat ni berapa ramai ahli-ahli falsafah dan puak-puak yang tidak percayalah kepada adanya makhluk-makhluk halus ini. Dia nak ceritanya ada dalam Quran, dalam hadis, ijma', dan perkara ni akal pun boleh terima, rata dunia semua orang terima hak ni. Macam mana kita nak menafikan jin itu? Cumanya sebahagiannya kita tahu, sebahagiannya tentang dia tu kita tidak tahu. Sebahagian yang kita tahu setakat yang manusia tahu. Hak tidak tahu, dia ni dapat pahala ke, dosa ke, apa dia diseksa ke dalam akhirat, tu tidak tahu. Nak tahu hak tu kena tengok Quran dan hadis. Kena tengok Quran dan hadis. Inilah Imam Bukhari sebut ni. Ini perkara yang kedua, dia nak ceritanya mereka tu pun seperti manusia juga. Ada baik, ada tidak baik. Ni kumpulan ni. Ada baik, ada tidak baik. Mana masih boleh ada harapan lagi seperti manusia, boleh didakwah. Boleh jadi dia masuk Islam, boleh berubah jadi kafir, boleh berubah seperti manusia juga. Ni kumpulan ni. Lepas tu perkara yang ketiga, Imam Bukhari juga nak cerita di sini bagaimana akhirnya nasib jin ni. Jin bukan iblis, bukan syaitan. Hak tu sudah pasti dah masuk dalam neraka. Sudah pasti dah masuk dalam neraka. Tak ada jalan lain dah, tak ada harapan dah. Kesilapan dia lama dah, kesilapan dia pada masa Nabi Adam lagi. Dan kejadian dia ni sebelum pada tu lagi. Kejadian dia ada dah. Dia ni hak mula dia ni jadi teruk, jadi tersingkir apabila ni bapak dia tu iblis tu melanggar perintah Allah SWT. Dan kesan dia tu sampai turun-temurun. Kita tak sepelik ni Allah SWT boleh buat seperti mana dia boleh buat makhluk-makhluk yang lain, ular, lalat. Hak tu dia tak kerti dah bangun sedap tu. Terseduk tunjuk air wangi setara mana pun pada lalat tu. Hak dia sedapnya bagi dia, sedapnya ke dia. Sedap tak molek. Hak busuk tu. Begitu juga jin ni iblis dan syaitan. Dia tak nampak dah hak molek. Tak nampak. Kejadian dia sudah jadi lagu tu. Asalnya tidak. Allah SWT sudah masahkan, hapuskan. Maknanya kejadian asal dia kerana kesalahan dia, hapuskan. Sehingga dia tidak ada pertimbangan lagi. Seolah-olahnya kejadian dia tu macam kejadian lalat dan lain-lain lagi. Macam tu dia tidak tahu kecuali hak tak molek saja. Hak tu yang dia nampak. Imam Bukhari nak cerita di sini akhir nasib jin ni macam mana. Hak jin ni bukan syaitan, hak jin ni. Dia nak ceritanya ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan akhirnya jin ini dia akan jadi tanah saja. Maknanya tak ada surga neraka bagi dia, tak ada. Kalau dia baik, jadi macam mana? Allah SWT ampunkan dia dan selamatkan dia daripada neraka. Sekadar tu saja. Tidak masuk syurga ke apa, tak ada. Sekali dengan manusia masuk syurga ke apa, tak ada. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat mengatakan, ini pendapat jumhur ulama, termasuk pendapat Imam Bukhari sendiri, iaitu jin ini seperti manusia juga. Kalau dia baik, dia buat baik, ada pahala, dia masuk dalam syurga. Kalau buat tak baik, dosa, neraka kepada Allah SWT, dia masuk neraka. Tetapi kalau dia Islam, seperti orang Islam, akhirnya ada harapan masuk ke dalam syurga seperti manusia. Ada pun hak kafir seperti orang kafir. Jin mana tu? Ni kumpulan ni, puak ni serupa manusia betul-betul dari segi nasib dia, masa depan dia, serupa dengan manusia. Imam Bukhari nak buat mari ni semua ayat-ayat ni, dia nak membuktikan bahawa jin ini seperti manusia, akan dibalas sama ada baik ataupun buruk seperti manusia. Cuba kita perhati dulu nombor, kalau kitab ni nombor 13, Hasyiah nombor 13.
Imam Bukhari mengisyaratkan dengan tajuk ni untuk mengisbatkan, untuk membuktikan jin itu ada, wujud, bukan tidak wujud. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mukallaf. Itu yang kedua. Dia bagi tajuk ni nak membuktikan bahawa jin itu mukallaf. Ini kata Hafiz Ibn Hajar. Maknanya Hafiz Ibn Hajar cuba mengupaskan maksud Imam Bukhari dengan mengemukakan tajuk macam ni. Kirmani pula kata ini juga syarah kepada kitab Bukhari ni. Kitab Bukhari ni banyak syarah yang besar-besar. Di antaranya ni lah, ada mana ni, Hafiz Ibn Hajar. Lepas tu Kirmani kata pula, sebabnya Imam Bukhari menyebutkan pahala dan siksaan itu ialah untuk mengisyaratkan bahawa pendapat yang sahih berhubung dengan jin ini ialah yang taat di kalangan mereka akan diberi pahala dan yang derhaka di kalangan mereka akan diseksa. Itu maksudnya. Yang ini serupa manusia lah. Dan perkara ini sudah berlaku macam perbincangan lah di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik di Masjidil Haram. Telah berlaku macam perbincangan di antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dia sezaman, dia dah. Imam Abu Hanifah kata pahala mereka, hak kata pahala jin boleh pahala ni tidak lebih dari mereka selamat dari azab neraka. Itulah yang dimaksudkan dengan pahala. Nak kata masuk dalam syurga tak. Imam Abu Hanifah tak terima. Pasal dia pegang dengan firman Allah SWT, yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Dia pegang dengan itu. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Hak tu Imam Abu Hanifah pegang tu. Setakat tu. Dan dalam riwayat-riwayat ada sebut juga, ada sebut bahawa akhir sekali bila selesai ke apa, perkiraan ke apa, jin ini akan menjadi tanah. Ketika itulah orang-orang kafir pun kata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku juga jadi tanah, jadi seperti. Tetapi Imam Malik kata tidak. Mereka juga akan menikmati nikmat syurga tu serupa manusia juga. Dan hukum mereka iaitu serupa dengan thaqalain. Dalam Quran yang disebutkan thaqalain, dalam hadis disebutkan thaqalain. Hak itulah, serupa itulah. Dan Allah SWT berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada maqam, kepada kedudukan Tuhannya, dia akan mendapat 2 syurga. Man di situ umum, tidak kata manusia saja. Hak ini berkait dalam suratul Rahman ni disebutkan 2 tu selalu, manusia dan jin, manusia jin, sebut hak tu sama. Lepas tu di antara yang disebutkan, kepada sesiapa yang takut kepada Tuhan, dia akan dapat 2 syurga. Sesiapa tu termasuk manusia dan jin, bukan manusia saja. Sebab cerita sepanjang surah tu berkenaan dengan jin dan manusia, berkaitan dengan jin dan manusia. Lepas pada tu disebutkan dalam Quran juga, dalam surah itu juga, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka, yakni gadis-gadis bidadari dalam surga itu tidak disentuh oleh jin, oleh manusia dan juga jin. Mana bidadari ni duduk mana? Duduk dalam surga. Disebutkan dicadangkan kepada ahli syurga ni, bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia dan juga jin. Maknanya manusia ada dalam tu, jin ada dalam tu. Kalau tidak, kalau jin tak masuk dalam tu, nak sentuh lagu mana? Tak timur dah masalah sentuh, tak payah sebut dah lah. Maknanya masing-masing yang Allah SWT akan bagi kepada manusia ni, hak ni kalau kita panggil bidadari ataupun ahli syurga ni, yang disediakan sama ada untuk lelaki ataupun untuk perempuan, orangnya tidak pernah disentuh, tidak pernah dia lihat kepada orang lain pun. Dia tak kenal, tak say kepada orang lain, dia nak kepada teman dia saja. Gitu sifatnya. Tidak seperti dalam dunia ni kan, menikah dengan orang ni, lepas nikah dengan orang ni, cerai dengan orang ni, lepas cerai dengan orang ni, mula kenal dengan orang ni, lepas tu tak kenal, kalau gitu kan. Lepas tu hak ni tengok, hak ni jatuh hati, hak ni tengok, hak ni jatuh hati. Tak ada lagu tu. Hak ni semua tak ada. Jin pun tak ada, manusia pun tak ada. Ni Imam Malik hujah dia aja.
Imam Bukhari pula berdalil sini, Imam Bukhari sebut. Yang ni Imam Bukhari seperti jumhur ulama juga. Bahkan Imam Abu Hanifah tu pun dalam banyak riwayat disebutkan akhirnya dia tak kata gapo, tawakuf, dia tak kata gapo, berhubung dengan ini dia tak boleh buat keputusan. Ada juga ulama yang mengatakan dia seperti orang lain juga akhirnya. Wallahu alam lah. Ini mengikut riwayat lah. Imam Bukhari buat dalil ke mana? Alam ya'tikum rusulun minkum. Allah SWT sebut ni. Cuba kita tengok mata ni. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai kalangan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul di kalangan kamu? Di kalangan kamu tu kalau kita manusia, rasul-rasul dari kalangan manusia. Kalau jin hak dia sebut dalam ayat tu juga, tentulah rasul-rasul untuk mereka dari kalangan mereka juga. Menunjukkan rasul-rasul tu ada. Rasul-rasul ni datang untuk apa? Lepas tu dia sebut dalam ayat, yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum, mereka mengancamkan kamu, jangan buat lagu ni, kalau buat lagu ni kena seksa. Apa makna ni semua? Kalau mereka tidak diseksa, kalau mereka tidak mendapat pahala, apa makna? Dan dapat pahala dan seksa ni di mana? Hujungnya, kesudahannya. Kalau manusia, dalam ayat ni disebutkan, diperingatkan manusia, hujungnya syurga neraka. Jin pun lagu tu juga. Dia nak cerita. Ni dalil Imam Bukhari. Dalil bahawa jin itu akan diseksa iaitu yunzirunakum. Dalam ayat ni lah juga. Seterusnya yang di rasul-rasul itu mengancam kamu. Apa makna mengancam? Ancaman ini kalau kamu buat macam ni, kamu akan diseksa. Itu menunjukkan ada seksaan untuk mereka. Adapun pahala pula, pahala jin dapat pahala juga. Mana dalilnya? Walikulli darajatum mimma amilu. Setiap orang, hak ni ada berkaitan dengan jin dan manusia juga. Setiap orang masing-masing mendapat darjat hasil daripada amalan yang mereka telah lakukan. Mana darjat? Tengoklah darjat setara mana naik. Orang ni setara ni, orang ni setara ni. Hak ni ayat ni berkaitan jin dan manusia, bukan manusia saja. Ini menunjukkan jin pun ada darjat dia dan ada martabat dia, ada pahala yang dia dapat. Itulah dalil yang Imam Bukhari kemukakan. Kemudian Imam Bukhari kemukakan dalam ni juga, walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Jin memang tahu bahawa mereka akan dikemukakan, yakni akan dikemukakan di hadapan Allah SWT untuk hisab. Kalau dia ni jadi tanah seperti binatang-binatang lain, apa makna lamuhdharun itu? Tidak ada artinya. Lamuhdharun akan dikemukakan. Dan kalau kita kata setelah dikemukakan dihisab, apa tujuan hisab? Kalau tidak sama ada nak masukkan ke dalam syurga atau ke dalam neraka. Apa tujuan hisab? Kalau binatang-binatang, adakah dihisab? Tidak dihisab. Sebab apa? Sebab tidak ada maksud nak hisab. Nak masuk syurga ke neraka tak ada. Jadi tanah ataupun jadi hancur, hilang begitu saja ceritanya. Tak ada pun jin ni tidak begitu. Ini menunjukkan Imam Bukhari nak katalah seseolahnya, menunjukkan bahawa jin itu ada dosa pahala dia, ada balasan baik dan buruknya, dan mereka akan masuk ke dalam syurga dan juga neraka. Apalagi kalau tengok hadis-hadis di luar daripada Bukhari ini banyak menyebutkan jin juga masuk dalam syurga, duduk dalam syurga juga. Hak mana-mana masuk dalam syurga itulah. Sebab itulah mereka pun belajar juga, mereka pun pergi cari juga. Tetapi semua ulama sepakat mengatakan jin, hak ni hak kata rusulun minkum ni di kalangan dia, rasul-rasul tu di kalangan dia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selepas Nabi kita, semuanya terikat dengan Nabi kita saja. Seperti mana Nabi-Nabi dulu, ada bangsa ni saja terikat dengan bangsa ni, terikat dengan bangsa ni. Selepas Nabi kita tak ada, semua bangsa kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tak boleh dah hak lain. Begitu juga jin, dia tak boleh dah ikut jin dia, tak boleh. Dia mesti kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hak lain, tak ada pilihan lain. Dan selepas ni, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada. Kalau ada di kalangan jin tu dakwah dia kena ikut dia selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu karut, tak betul. Tak betul. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni penyudah sekalian nabi. Penyudah sekalian nabi bukan untuk manusia saja, untuk manusia dan juga jin. Kemudian Mujahid, ini dia sebut ni tentang ayat ni lah.
fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Bakhsan ni cara Imam Bukhari memang pasal itu dah dia ambil ringkas-ringkas ni ayat dia dalam surah jin itu. Ringkas-ringkas. Bakhsan apa mana? Nuqsan. Dia nak hikayat cerita tentang jin ini. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Ayat ini juga menunjukkan bahawa ada ganjaran untuk mereka. Sesiapa yang beriman dari kalangan jin itu dengan Tuhannya, dia tidak akan bimbangkan sebarang kekurangan, yakni pada amalan baik yang telah mereka lakukan. Wala rahaqa, dan tidak mereka bimbang juga akan berlaku kezaliman ataupun kezaliman terhadap mereka. Mereka tak ada buat salah tiba-tiba dihukum, tak ada begitu. Inilah dalam Quran disebutkan ajaran Islam yang mereka kena terima, Mujahid berkata, waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Apa maksudnya? Yang ni orang-orang kafir Quraisy tu kata malaikat-malaikat dia anak perempuan Allah. Malaikat-malaikat dia anak perempuan Allah. Mak dia. Yang ni bini Tuhan lah kira-kira. Mengikut mereka. Mak malaikat ini ialah anak-anak perempuan bangsawan di kalangan jin. Orang-orang besar jin, anak-anak perempuan dia tu, itulah mak kepada malaikatnya. Itu kata mereka. Mana tak betul lah, tak betul. Sedangkan ni suku kejadian lain-lain tu tak ada kena-mengena tu. Malaikat dengan jin itu tak ada kena-mengena suku kejadiannya. Kemudian ayat itu, walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Seterusnya Imam Bukhari buat mari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia tengok Abdullah ni, ayah kepada Abdul Rahman ini, suka pera kambing, lepas tu suka duduk di padang Sahara belantara, duduk bawa kambing. Dia pun kata, kalau kau bela-bela jaga kambing tu, pergi ke belantara mana-mana pergi, nak semayang, mu nak ban tu ban sekuat-kuatnya. Jangan kata apabila ban tu ban kohor ada muka seorang duduk agak dia tengah-tengah pada pasir nu derah nak panggil siapa dia. Tidak, ban derah. Dia suruh ban derah sekuat mana boleh sapa suara kamu tu, ban lah. Sebab kalau siapa dekat, hak dekat tu lah jadi saksi. Tapi kalau siapa jauh, setiap yang mendengar suara muazzin itu akan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat nanti. Akan menjadi saksi. Orang kafir kok, orang Islam kok, hak ni manusia ni tak kira, bukan hak Islam saja jadi saksi, hak kafir pun akan jadi saksi. Tuhan akan tanya, aja dengar hak lagu ni? Hak lagu ni orang panggil ke dia, aja dengar? Aja dengar. Hak kafir-kafir semua akan jadi saksi. Betul, memang sudah ajak dah, sudah panggil dah. Maknanya begitulah. Dan tidak ada sesuatu, tak ada apa, semua dengar belakang dan akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Itu sebab dia suruh ban. Selain daripada tu, hikmat ban ni, hikmat ban dalam hutan pada pasir ke apa ni, dia banyak hikmat dia ni. Tak kena gaya kita sesak jalan, yang susuk kedai motor, susuk kedai motor. Kalau kita ban, mari kedudukan asal kita, kalau kita berasa tempat tu comel kau gapo kau, bila kita ban, tahulah comel kau gapo dia, kau sebenarnya. Itu tujuannya ban tu, kata banyak hikmat lah di belantara ataupun dalam hutan tu. Ini semua ni suruh ban gapo ni berkait dengan jin, berkait dengan syaitan, berkait belaka lah. Sebab ni bab dia ni bab jin. Bab firman Allah Azza wa Jalla, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin, ketika kami hantarkan kepadamu satu kumpulan jin. Ini dalam surah jin lah. Untuk dengar Quran gapo semua tu. Sampai akhirnya fi dhalalim mubin. Masrifan ma'dilah, maknanya tempat berpaling. Sarafna makna wajahna. Wa israfna tadi apa makna? Wajahna, kami hantarkan. Artinya hantar awak kepada dia. Kalaulah tidak penting, hantar awak kepada dia, jin tu pergi berjumpa dengan Nabi, yastami'una al-Quran, untuk dengar Quran. Jumpa tu pada kerana kehidupan mereka juga ada kaitan dengan dengan Quran ini. Tak terima Quran ini akan menyebabkan mereka susah mana di hari kemudian. Terima Quran menyebabkan mereka akan menjadi senang di hari kemudian.
Bab firman Allah Azza wa Jalla, wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah menghamburkan, menebarkan di muka bumi ini min kulli dabbah, dari segala macam binatang yang melata. Macam-macam binatang yang melata, banyak macam hak melata, termasuk kita lah. Ada hak di atas 2 kaki, ada 4 kaki, macam-macam lah. Itu termasuk dalam dabbah belaka. Tetapi dabbah di sini ada yang minhum may yamshi ala batnih, yang berjalan di atas perutnya. Atas perutnya dalam Quran disebutkan itu, yang dimaksudkan dengannya ialah ular, jalan atas perutnya. Sama ada ia tidak ada kaki, atau ia ada kaki tapi kita tidak nampak. Setengah-setengah binatang tu halus sangat kakinya, kita tidak nampak, tapi dia ada juga kaki. Itu dikira berjalan di atas perut lah, jalan di atas perut. Jenis-jenis binatang yang berjalan di atas perutnya. Di sini Ibnu Abbas menyebutkan, Imam Bukhari sengaja ambil ni, padahal banyak dabbah tu luas makna dia, termasuk kita manusia, dan banyak lagi binatang-binatang, jenis-jenis binatang yang lain lah. Tapi Ibnu Abbas kata al-thu'ban, tiba-tiba marah tu berkait dengan ular ni. Apa sebab? Sebab jin ni dia rapat sangat, kaitannya dengan ular itu rapat sangat, kaitannya dengan ular. Kalau dia menjelma, mudah dia menjelma dalam rupa ular itu, dalam rupa ular itu. Itu sifat dia. Sebab tu disebutkan dabbah di sini penekanannya diberikan kepada ular itu. Sebab apa? Sebab ular adalah satu kejadian, sejenis dabbah yang sangat sesuai, sangat sesuai dengan jin itu, makhluk jin itu. Kalau dia nak berupa, dia berupa dengan rupa ular lebih banyak berbanding rupa-rupa yang lain. Kalau tidak pun, maknanya dia adalah hubungan, dia ada hubungan. Kalau dia tidak nak berupa pun, dia banyak ada munasabah, orang kata munasabah, kesesuaian dengan jin itu, ular tadi. Kesesuaian dia tu, kejadian dia dengan kejadian ular dengan jin itu dekat-dekat, banyak kesamaan, sesuai banyak. Ibnu Abbas berkata thu'ban iaitu ular jantan, ular jantan daripada dabbah itu. Dikatakan ular ni banyak jenis, banyak jenis. Ada jan itu ular putih, ataupun yang dimaksudkan jan di sini ular jin yang menyamar menjadi ular, yang berupa ular, itu jan. Seperti dalam Quran disebutkan wal janna khalaqnahu min naris samu. Al jan itu maknanya jin. Di sini pun disebut jan, maknanya ular yang sebenarnya adalah jin. Seterusnya afa'i, asawid, dan macam-macam lagi ular. Ini pun yang disebutkan di sini. Afa'i tadi, af'a itu hak betina dia. Kalau hak jantan dia uf'uan, disebut luar tu nombor 1. Kunyahnya Abu Hayyan, Abu Yahya yang ular ni hak pasal panjang umur ni, Abu Yahya ataupun Abu Hayyan. Apa sebut Hayyan Yahya? Sebab dia hidup lama. Siapa 1000 tahun boleh hidup. Ular adalah jenis-jenis dia, jenis-jenis yang boleh hidup sampai 1000 tahun. Kemudian macam-macam lah pula sifat-sifat ular tu, macam-macam, tidak sama lah pula. Hak ni lagu ni panjang lah ceritanya. Ada yang tidak minum air, kalau tak ada makanan hanya makan angin saja boleh hidup. Kalau minum air jadi mabuk dia. Kadang-kadang boleh mati dia kerana minum air saja. Ada juga ular yang takut pada orang telanjang, takut, ada juga macam-macam. Wal asawid, aswad maknanya ular hitam. Asawid itu jamaknya. Inilah ular yang paling bahaya. Ular hitam paling bahaya. Banyak jenis pula tu, hitam-hitam tu pula banyak pula. Hak kita panggil ular kapok, ular senduk, macam-macam lah.
Kau hitam kau bahaya. Kemudian adalah banyak hak botok pula kepala. Botok. Tu bahaya lah. Bisa banyak. Dalam hadis-hadis pun ada sebut itu semua. Akhidhum binasiyatiha. Akhidhum binasiyatiha. Jadi dia nak mengisyaratkan, Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada ayat ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satu pun binatang melainkan Allah lah yang menguasainya. Dalam kuasa Allah SWT berlaku binatang gapo pun. Maknanya tidak ada satu pun binatang melainkan dia, yakni Allah memegang jambulnya. Apa makna pegang jambulnya? Maknanya dalam kekuasaannya, berada di bawah perintahnya. Itu makna pegang jambul. Semuanya di bawah perintah Allah SWT, di bawah kekuasaan Allah SWT. Itu dia nak ceritanya. Pasal apa? Dia nak isyarat sini. Dia mari ayat ni tidak mari saja. Satunya pegang jambul, maknanya tu perintah lah. Itu dari segi bahasa lah. Yang keduanya, dia nak sebut di sini akhidhum binasiyatiha, berkaitan dengan ular-ular ni banyak. Terutama hak berkaitan dengan jin semua tu. Yang kita tidak tahu pun. Kita nampak dia seperti ular biasa. Semua ni maknanya kalau kita sebut nama Allah, kalau kita sebut nama Allah, kalau kita sebut kebesaran Allah SWT, maknanya dia akan lari. Dia akan menjauhkan diri. Dia tidak akan membinasakan kita. Maknanya begitulah. Yuqalu safatin. Ini cerita lain pula ni. Dikatakan safatin, yang ni busutin, yang ni melebarkan, membuka sayap. Ini cerita burung pula. Dia nak kupas perkataan itulah. Yaqbidna, makna bila burung tu menguncupkan sayap dia, itu makna yaqbidna. Semua ni nak menunjukkan kekuasaan Allah SWT belakalah. Lepas tu dia marilah hadis Ibnu Umar ni. Dia mendengar Nabi SAW berucap di atas mimbar, Nabi SAW suruh bunuhlah. Dia suruh bunuh Zattufyatain, iaitu ular yang ada jalur putih dua atas belakang dia. Wal abtar, dan ular yang terpotong ekornya, maknanya ekor dia pendek. Ini semacam ular yang bahaya. Kerana kedua-dua macam ular ini dia boleh menghilangkan pandangan seseorang. Boleh jadi buta. Tidak nanti dia patuh, dia tengok saja pun boleh jadi buta. Ini khasiat dia, ini kelebihan dia. Yang ada pada dia, bisa yang ada pada dia. Kalau dia tengok, orang mengandung tengok, pada gugur, boleh jadi gugur kandungan itu. Ini di antara khasiat dia lah, di antara bisa dia. Bisa dia tu tidak nanti patuh. Siapa tengok tu pun sudah gugur kandungan. Lepas tu dia pun cerita dia duduk ambak ular pada suatu hari nak bunuh ular tu. Tiba-tiba Abu Lubabah pun kata jangan bunuh ular. Dulu memanglah Nabi SAW suruh bunuh. Lepas tu dia tak boleh bunuh ular-ular kat dalam rumah. Orang panggil al-awamir, mana penghuni rumah. Hak tu dia tak boleh bunuh. Baiklah, kita tengok tepi ni nombor 4 nombor 4. Nombor 4 cuba kita tengok. Zawatil buyut, mana ular-ular yang terdapat dalam rumah. Zahir hadis ni, kalau mengikut zahir hadis ini, semua rumah lah maksudnya. Ular-ular yang terdapat dalam rumah mana-mana rumah lah, dia kata. Tapi Imam Malik kata tidak. Nabi SAW kata ni khusus dengan rumah Madinah, rumah di Madinah. Bukan semua rumah. Lama kan kita tengok ular hak bahaya pada dalam rumah kita tak ambil, biar ke dia. Dan Nabi tak boleh bunuh, mengancam nyawa kita pula. Imam Malik kata tak, ni khusus dengan rumah-rumah di Madinah saja. Ada juga ulama yang mengatakan tidak, ni rumah ni bukan semua rumah, khusus dengan rumah-rumah di bandar. Rumah-rumah tidak di bandar tidak.
Kalau rumah-rumah di hutan kau, tu tidak. Ada juga yang mengatakan begitu. Itulah yang tersebut dalam Fathul Bari. Dia ambil sikit ringkas. Kirmani mengatakan dengan ittifaq ulama, hak ni hak tak bagi bunuh ni, bukan semua ular. Ular, abtar dan zittuf yatai yang disebutkan dalam hadis ni semua sepakat hak ni kena bunuh. Kalau hak ni kena bunuh. Sebab apa? Sebab dia mengancam nyawa orang. Fa innahu yuqtal ala kulli qaulin. Semua pendapat mengatakan kena bunuh hak ni. Di Madinah kah? Tidak di Madinah kah? Dalam rumah kah? Di luar rumah kah? Hak ni kena bunuh. Kena bunuh. Kalau kita dapatlah. Intaha, habis kat tu. Kita baca lagi, tengok dalam kitab Hidayah. Kitab Hidayah ni kitab fiqh besar mazhab Hanafi lah, kitab utama ni. Apa dia kata? Harus membunuh ular secara mutlak. Secara mutlak, tak kira ular gapo putih kau gapo kau ikutlah. Ada jalur putih atas belakang dia, tak ada jalur putih kau, semua ular boleh bunuh. Ibnul Humam berkata, ini Ibnul Humam ni dia syarah kepada kitab Hidayah. Dia buat syarah Hidayah besar syarah. Ini untuk ihtiras. Yang ni dalam kitab Hidayah tu sebut semua ular secara mutlak. Apa pengarang Hidayah tu kata secara mutlak tu apa? Dia nak bahas tu lah. Ni nak mengelak daripada dikatakan tidak boleh dibunuh ular putih kerana ia termasuk dalam jin. Ada orang yang mengatakan begitu, ular putih tak boleh sebab ia termasuk dalam jin. Pengarang Hidayah kata mutlaqan, secara mutlak mana boleh bunuh belaka, mana tak kira ular putih ke ular gapo ke, tak kira boleh bunuh belaka. Takut-takut orang kata hak tu tak boleh. Ada. Sebab itu dia kata mutlaqan. Ibnul Humam nak bahas hak tu lah. Imam Tahawi berkata, tidak mengapa membunuh semua ular, tak mengapa. Kerana apa? Nabi SAW telah berjanji dah dengan jin. Di antara hak Nabi SAW berjanji, jangan masuk dalam rumah orang. Jangan masuk. Masuk dalam rumah umat dia. Dan dia jangan menunjukkan diri mereka. Jangan tunjuk. Itu di antara hak Nabi SAW janji dengan jin, jangan tunjuk rupa dia. Kalau dia tunjuk, kalau buat kadang-kadang mati saja. Maknanya sebab apa? Sebab itulah bomo pun kalau dia nak buat, dia nak gapo pun, maknanya kalau bila nampak tu baru boleh buat. Kalau tidak tak boleh. Apabila dia tunjuk rupa dia dalam rupa gapo-gapo, baru boleh pegang, baru boleh ingat. Kalau tidak tak boleh. Sebab tu jangan tunjuk. Jangan tunjuk. Itu di antara Nabi SAW berjanji. Fa idza khalafu faqad naqadu ahdahum. Kalau mereka langgar hak tu, perjanjian tu, bermakna mereka sudah langgar janji dah. Batalkan janjilah. Fala hurmata lahum, tidak ada lagi kehormatan untuk mereka. Fala hurmata lahum, tidak ada lagi kehormatan untuk mereka. Tidak ada lagi kehormatan. Hak kata kita haram kepada kita saudara kita, darah dia, kehormatan dia, harta benda dia, tak ada dah, tak ada. Tak ada hormat tu, tak ada dah. Aini berkata, Aini ni syarah Bukhari. Dia kata orang yang pegang dengan umum hadis, uqtulul hayyat kullahunna faman khafa tha'rahunna falaysa minna. Orang yang pegang dengan hadis ni, dia kata semua ular boleh bunuh. Dia pegang dengan hadis ni. Apa maknanya hadis itu? Bunuhlah ular semuanya. Semua macam ular boleh bunuh. Bukan suruh bunuh, suruh cari pisah, cari bunuh, tidak. Tapi kalau tersempat dengan kita, kalau membahayakan kita, tak kira ular jenis mana pun boleh bunuh. Itu maksudnya. Sesiapa yang takut kepada balas dendam dari mereka, dia bukan dari kalangan kami. Nabi SAW kata. Sesiapa yang takut kepada balas dendam dari ular tu, dia bukan dari kalangan kami. Apa maknanya? Takut, apa kan? Balah ke dia kan? Anak-anak beranak dia, bini dia, anak bini dia balah mari. Nah, sebab apa? Pupuk jin ni, bukan pupuk apa ni ular biasa.
Nabi SAW kata, jangan takut. Sesiapa takut bukan dari kalangan kami. Hai, maknanya berat tu. Hak ni bukan dari kalangan kami ni, panjanglah perbincangan dia. Bukan dari kalangan kami ni, maksudnya orang kuat di kalangan kita lah. Tapi kalau orang tak kuat, ada juga. Nabi SAW kata bukan dari kalangan kita tu, maknanya hak sempurna lah. Mana kalau kita takut, mana kita lemah lagi. Kalau kita kuat, kita tidak takut kepada balas dendam dia. Kita tidak takut. Sebab apa? Sebab tadi dia kata sebab tadi kan sudah disebutkan, ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Semuanya di bawah kekuasaan Allah SWT. Semuanya menurut perintah Allah SWT berlaku. Dan diriwayatkan juga daripada Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Ni hadis ni. Orang yang melarang bunuh ular hak dalam rumah, ular dalam rumah dia larang, hujah dia mana? Hadis ni kita baca tadi. Hadis ni. Supaya apa? Supaya tidak berlaku kepada apa yang berlaku kepada pengantin. Yang dalam hadis ada disebutkan, iaitu ular tu balas dendam terhadap dia. Pasal apa? Dia perbuat jin, dia bunuh. Jangan jadi gitu. Kalau jadi lagu tu saja. Jadi masing-masing ada pegangan itu, ada pegangan tu. Ya, seeloknya kita pakai riwayat yang lain. Ada sampai riwayat tu kalau tengok ular tu nampak pelik, mana jangan kita bunuh, kita halau dia, minta biar dia pergi, jangan ganggu siapa-siapa, minta tolong pergi tubik. Dalam setengah-setengah ulama kata sampai 3 hari suruh dia tubik. Kalau dia tubik tak apa, kalau tak tubik juga boleh bunuh, baru boleh bunuh. Gitu. Kemudian panjanglah cerita pula ulama. Ada yang mengatakan, setengah ulama ni anda rasa baik juga, mana kita terima, iaitu kita tak boleh bunuh tu pada kalau ada orang yang tahu. Ada orang yang tahu, ada orang yang ada pengetahuan lah tentang, mana dia boleh tahu ni bukan ular biasa. Kalau dalam keadaan tu jangan bunuh. Misalnya dia bomo kau, dia tahu ini tidak ular biasa, jangan. Kita kena ikut dia lah. Seperti doktor lah juga, jangan buat benda ni, kita jangan. Tapi kalau tak ada lagu tu, tidak salah kalau kita bunuh. Cuma yang sebaik-baiknya ada dalam rumah ni, tak salah. Kecuali kalau ular tu ular yang bahaya, sangat bahaya, jelas dah kita kena ada ular tu ular bahaya, tak apa. Kalau tidak, ular tu tidak biasa, tak salah. Kalau boleh elok-elok biar dia keluar. Biar dia keluar dari rumah. Takut-takut, yalah. Kalau kena muka kita tidak kuat. Kalau kita kuat tak apa. Kalau kita tak kuat, tak ada ilmu, tak ada gapo, susah juga. Jadi susah lah. Dia ganggu habis. Pakai anak bini, pakai anak cucu ganggu. Sebab apa? Jin ni dia seorang. Kalau orang jenis boleh mikir molek, dah silap kita. Apa yang kita nak? Silap kita. Tapi ada juga dia tak kira silap dia. Tak kira. Dia kira kita semua silap. Ada juga jenis tu. Hak jenis tu dia kira nak kalah saja. Padahal nanti suka. Kita susah. Pak kita nak lawan dia lagu mana? Dia tak nampak. Susah. Ada hak jenis tu. Tidak nanti hak kafir. Hak Islam pun boleh jadi juga. Dia nak tengok, tapi hak jenis kena. Jenis jahat. Tidak mesti kafir. Dengan sebab tu kena beringat. Ni dia sebut cerita ular banyak ni pasal apa? Padahal cerita pasal jin kan tadi. Bab jin. Pasal dia ada kaitan. Lepas tu mengelirukan. Kadang-kadang ular tu ular sungguh. Kadang-kadang tidak ular sungguh. Tu payah. Terutamanya kalau di apa nama ni, rumah-rumah ibadat. Rumah-rumah ibadat kadang-kadang dia ada ular, puja ular. Dia bukan ular jadi tu ular biasa, tidak, jin. Jadi jin tu dia sukalah orang duk puja dia.
Dia duduk belengkar-lengkar di situ. Orang duduk puja dia. Dan dia jaga juga tu. Orang yang puja dia tu, dia jaga. Kalau kita ganggu apa-apa, dia ganggu juga kita. Sebab apa? Dia tu bukan ulat biasa. Dia suka orang puja dia tu. Orang puja dia, orang bagi gapo-gapo kepada dia, orang korbankan apa-apa kepada dia. Dia suka. Sebab jin, kalau ulat biasa, dia bukan reti. Ulat biasa. Hak ni lah, hak jenis nak balas, nak gapo. Dengan sebab itu, kita tak boleh juga main-main. Mudah-mudah jangan pergi cari penyakit lah. Di tempat-tempat yang dipuja macam tu, jangan kita nak menunjuk handal kita. Tak ada pasal lah. Tak usah. Ikut dia lah. Ikut dia lah. Sebab manusia lah, kalau kita pergi roboh kan gereja dia, kalau misalnya kita tu ketik dia, kau kuil dia, tidak jadi perai kan dia. Tak usah. Ikut dia. Kita kira kod lain. Lagu tu lah juga ni. Apa pasal kita nak kecing atas kepala tu pekong dia tu, dia duduk melilik situ, marah dia pun payah juga kita nak menghina dia. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak payah, dia kata ramak, hebat, apa nama dia, rumah berhala. Tidak apa, tak ada apa. Sebenarnya jin. Hak itulah dalam hadis tu kata, kalau orang yang kuat tak apa, falaisa minna, orang yang takut kepada balas dendam mereka. Dan ini bagi orang yang kuat, dia macam satu perang jugalah, satu perlawanan juga. Nak berlawan pun kita kena ada persiapan juga. Persiapan. Kalau persiapan hak ular biasa tu jenis cara lain. Tapi kalau hak jin ni, ahli ular boleh tak boleh hak tu. Dia kena main bahasa jin ni. Cara dia lah pula. Pak ilmu kita setara mana? Dalam bab tu. Baik tak usah. Ini serupa falaisa minna ni bukan dari kalangan kita, dalam keadaan sudah ada persediaan, sudah ada persiapan. Kita tak perlu takut kepada balas dendam dia. Dia tidak boleh nak buat apa. Supaya jin, supaya syaitan, dia tidak boleh memudaratkan kita. Dan orang yang tidak pergi perang, falaisa minna, Nabi SAW kata, bukan dari kalangan kita. Orang tidak pergi perang. Siapa masa nak perang, pergi perang. Tapi kalau orang cacat, kalau orang sakit, nak jalan pun tak ada, sakit lutut, adakah wajib dia pergi perang? Falaisa minna juga kau tu. Serupa juga sini. Serupa juga. Tentulah bukan termasuk dalam hadis Nabi SAW. Dia kata bukan dari kalangan kita ni, tidak. Hak ni orang cukup syarat dah. Hak tidak cukup syarat, tidak termasuk dalam hak tu. Kalau kita pergi juga, saya cari penyakit lah. Kita tak cukup senjata nak pergi perang. Orang ada cukup senjata, kita lemah, tak reti ilmu perang, kita nak pergi perang. Tak boleh. Dia kena cukup. Ni pun lagu tu lah juga. Sebab itulah ilmu ni luas. Bahagian ini pun dia ada satu ilmu suku pula dah. Ilmu suku pula. Ni bahagian jin, bahagian ular, bahagian apa ni, suku pula. Ada bidang dia pula. Maknanya kita kena belajar lah. Hak mana boleh. Seterusnya, khairu malil muslim ghanam, sebaik-baik harta orang muslim ialah kambing yang dibawanya ke puncak gunung atau ke puncak bukit. Ini riwayat daripada Abu Sa'id. Dia kata tak lama lagi akan ada masanya nanti di mana sebaik-baik harta seorang muslim itu ialah kambing yang dibawanya ke puncak gunung. Akan ada. Tidak kerana lain dia buat begitu, dia nak bawa agama dia, nak jaga agama dia tu daripada fitnah. Akan ada. Lepas pada tu apa perlu sebut ada sini? Apa kena mengena dengan bab jin? Apa kena mengena dengan bab jin? Dosa pahala jin. Orang mari cerita, orang muslim buat pergi, orang ni manusia pergi bawa kambing dia pergi duduk atas bukit. Hak cerita biasanya begini. Hak biasanya suatu ketika maknanya tak ada ruang untuk kita berdakwah. Orang tak boleh terima langsung. Tak ada ruang untuk kita duduk dalam masyarakat. Kalau ada bahaya untuk kita, mengancam agama kita. Kerana nak jaga agama dia bukan dunia, nak hidup dunia boleh, nak cari piti boleh.
Tapi kalau nak jaga agama tak boleh, tak selamat. Tak selamat daripada gangguan orang. Tak selamat. Mengancam kita. Ketika tu ni orang Muslim ni dia berasa lebih baik. Dia kalau dia lari daripada hijrah, satu bentuk hijrah juga. Tapi hijrah ke mana? Hijrah ke bukit. Nak pergi ke lain tak boleh. Orang zaman dulu tak boleh terfikir nak pergi ke lain tak boleh lagu mana. Boleh kalau pergi sebagai apa nama ni, sebagai orang pelarian, sebagai pelarian. Tapi kena hambak semua lah. Orang tengok pasport sekarang ni nak pergi lagu mana. Tapi kalau dalam negeri dia pergi bukit apa dia cara. Sebab dia cara. Dia boleh beribadat di situ. Dia boleh dia buat apa yang dia nak buat. Ada ketikanya sampai begitu sekali. Orang Muslim ni maknanya dia bawa agama ni, bawa lari agama ni lebih baik lagi. Hak tu asalnya nak ceritanya akan ada lah masanya, dan akan ada lah orang yang lagu tu yang mengalami begitu. Hak tu ke puncak bukit, hak tidak puncak bukit pun ada juga. Hak lari pada satu tempat pergi ke tempat lain. Hak tu pun yalah juga. Tetapi kalau lari ke tempat lain pun menghadapi masalah yang sama juga. Sebab tu dia kata kalau pergi ke bukit selesailah masalah, tak ada nak berhubung dengan orang dengan gapo. Tetapi hak ni ketika mana ni hak ni? Tak boleh nak buat lagu ni selalu. Tak boleh nak buat lagu ni selalu. Terutama dalam keadaan orang pun nak tahu tentang Islam. Nak Islam tak boleh dia buat lagu ni. Dan mungkinlah baik tu bukan untuk semua orang, kepada setengah-setengah orang. Kalau dia duduk dia tak boleh nak buat apa juga. Tapi kepada orang yang ramai orang memerlukan dia tak boleh buat lagu tu. Dosa dia tak boleh buat satu kali dalam keadaan orang ni masih memerlukan. Ini dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Kes khusus ni maknanya. Itu satu. Yang kedua yang Imam Bukhari buat marah ni, bila dia pergi ke bukit, atas puncak bukit, nak boleh sapa ke bukit, nak duduk atas bukit, nunggu apa dia jumpa tak tahu. Dia nak ceritanya tempat tu tempat jin. Kalau di bandar ni lama-lama kau tak ada jin, kau tak ada kau kurang. Tidak sesuai dengan tempat dia ni. Tempat-tempat lagu ni, tempat-tempat cerah, tak sesuai. Dia tak suka lagu tu. Tak perlu pun pada waktu. Tempat-tempat pembangunan, tempat apa ni dia nak ada khusus tempat dia. Di bukit, di gunung, tu sesuai. Dia pergi tempat-tempat lagu tu. Bila kita pergi ke tempat-tempat lagu tu, kita lari daripada manusia. Kerana masalah mengganggu kita. Kita kena faham pula. Mengganggu orang lain pula sana. Hak rima tu sab perkara. Hak rima beruang sab perkara. Ni jin ni pula, ni cerita jin. Pendeknya kalau selagi kita hidup tak selesai daripada masalah. Kalau kita nak lari daripada masalah tak selesai. Kita kena hadap jugalah. Itulah honaknya rayaknya. Kita kena hadap juga. Bila kita hadap, kita bukan saja boleh pahala. Kalau kita sabar atas kesusahan tu, bukan saja boleh pahala. Kena duduk situ. Nak lari daripada masalah tak akan selesai. Pergi ke bukit pakai kambing kita tu. Hari ni seekor, esok 2 ekor, habis. Lepas tu kita kena berlawan dengan rimau. Masalah juga. Tak selesai. Lepas tu kalau agama duduk dalam bandar ni pun apa? Pandai-pandai kita lah. Sebab tu nak belajar tu biar molek. Kalau kita pandai, kita tahulah buat macam mana. Ketika ni kita bergaul dengan orang ramai, biasa nampak seperti orang biasa. Tapi kehidupan kita sebenarnya, jiwa kita sebenarnya lagu lain. Siapa tahu tu? Masalah hati kita, masalah jiwa kita, siapa tahu? Dengan sebab tu tak perlu lagi. Mana-mana pun ada masalah. Seterusnya daripada Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata puncak kekufuran, dia isyarat kepada masyrik. Isyarat kepada masyrik. Ni isyarat kepada zaman dia tu, masyrik. Puncak kekufuran. Maknanya kekufuran yang besar duduk di mana? Sebelah masyrik. Sebelah apa? Sebelah maghrib ni tidak itu mana? Dia dekat dengan Islam. Pada masa tu Rom tu dia dekat dengan Islam. Orang Kristian ini walaupun kafir, dia lebih dekat dengan orang Islam. Banyak kesesuaian dia tu dengan kita. Dengan sebab itu dia tidak berat. Tidak jadi masalah sana. Tapi sebelah timur ni apa dia? Ni pok-pok. Apa ni Kisra. Bila Nabi SAW hantar surat kepada dia koyak surat. Kekufuran dia tu berat. Dan begitu juga pok-pok kufar, Mudar dan Rabi'ah ni,
duduk sebelah timur juga. Kalau nisbah dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Hak ni hak berat. Itulah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat kepada timur tu berkaitan dengan zaman dia. Ataupun berkaitan dengan fitnah yang besar yang akan muncul dari sebelah timur, iaitu fitnah Dajjal. Itu maksudnya. Yang dikatakan punca kekufuran yang menyebabkan orang jadi kafir secara berleluasa dalam keadaan tidak terkawal. Hak ni daripada timur. Kalau zaman dia tu zaman dia, zaman kemudian akan ada lagi, iaitu Dajjal. Wal fakhru wal khuyala, kebanggaan dan kesombongan itu terdapat pada ahli kuda dan unta dan petani-petani orang kampung. Apa makna ni? Ni banyak keliru dia. Dia kata ini menunjukkan para lembu, para kuba orang zaman dulu terutamanya. Dia gala dengan buat padi, buat ladang dia dengan kerbau, lembu, gapo semua ni. Ni maknanya orang ni orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ahli dunia hak duduk ekor kuda, ekor lembu ni. Petani-petani, sedangkan petani-petani itulah hak beri zakatnya pula. Di satu pihak dia hak beri zakat, lepas tu di satu pihak pula dikatakan begini. Apa makna ni? Dia tidak maksud semua, inilah kita kena faham keadaan semasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita gapo di sini. Orang zaman dia tu kalau ada kuda, kalau ada unta, maknanya orang kaya. Supaya orang ada kereta sampai ni lah. Orang ada kereta zaman lain. Itu maksud dia cerita sini. Petani-petani, orang ni lah orang hak kaya-kaya ni, hak senang-senang. Puak-puak apa nama ni? Puak-puak feudal. Puak-puak feudal yang ada tanah sekian banyak, orang lain kerja di atas tanah dia. Memang hak ni sombong sungguh. Ni berkait dengan zaman dia, zaman feudal, yang mana tanah dia dimiliki oleh segelintir orang saja, orang lain itu menjadi pekerja-pekerja dia. Itu maksudnya. Bukan maksud maknanya semua orang. Kalau orang Islam hak buat, tak termasuk dalam hak ni. Tak termasuk dalam hak ni. Lepas tu hak ada kambing, hak ni lah hak tenang. Hak ni lah hak tenang, as-sakinah. Sebab apa? Dia tak ada banyak harta, dia jadi sombong, dia jadi besar gitu, tak tenang. Sebab apa? Sebab duduk mikir harta banyak sangat. Ini bukan berkait dengan kuda ke ataupun unta ke ataupun lembu ke apa, tak ada kena mengena dengan zat binatang-binatang tu, tak ada kena mengena. Punca dia tu menjadi punca kepada kesombongan itu pada masa tu. Sekarang ni tidak. Sekarang ni orang ada kereta, orang ada benda-benda lain lah, kekayaan lah. Di sini Nabi SAW nak cerita orang yang ada punca kekayaan ini biasanya menjadi sombong, biasanya bermegah-megah. Itu. Dan orang yang ada harta sikit tidak. Bukan bermakna sama-sama. Orang lain tak ada kesombongan ni. Tidak. Hal ni berkait dengan zaman dia. Zaman sekarang lagu lain pula, zaman akan datang lagu lain pula. Tapi kesimpulannya, orang yang ada punca kekayaan biasanya menjadi sombong. Hak itulah Allah SWT pun kata, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Hak tu jelas dah. Hak tu manusia ni melampaui batas, melebihi had, akan jadi sombong, akan jadi keras kepala, akan jadi degil, akan jadi macam-macam, kedekut, akan jadi macam-macam, segala sifat yang tidak baik. Ar-ra'ahu istaghna, bila dia berasa dia kaya, ni bahaya. Ini sebagai peringatan, bukan bermakna orang kaya tu semuanya lagu tu, tidak. Orang ada punca kaya seperti sahabat-sahabat yang kaya, ada ketermasukan ni? Tidak. Ni dia nak cerita ada segolongan. Janganlah kita jadi macam tu. Sedangkan benda-benda ni benda berubah-ubah. Kalau dulu orang berasa megah kerana ada unta, sekarang ni siapa dia nak megahnya kalau ada unta? Tak ada apa satu kalau kita duduk megah-megah sangat.
Kerana ada kuda. Sekarang ni siapa dia cara ke kudanya? Benda tu benda boleh berubah. Sekarang ni kita duk fikir kita ada kereta lebih dah. Hak tu hak dia nak ni pengajaran. Gapo dia agak lebih kereta. Satu hari nanti orang tak pandai pun orang ada kereta. Sebab orang sampai dulu lah. Sampai dulu hak ada tikar, raja-raja aja. Orang ramai ni duduk atas pasir, atas tanah, rumahnya. Dia duduk bangga dah. Cuba kita kata pada masa tu, apa enggak yang kamu duduk bangga sangat? 20 tahun akan datang, orang biasa ni pakai kapek. Tak ada dah duduk jadi bangga. Tak ada dah kebanggaan. Orang semasa tu dia punya mati juga. Tak ada dah duk rasa hak nikmat-nikmat hak kemudian ni. Dia berasa hak sama dia, tapi dia bangga. Dia tidak sedar ke diri. Benda tu akan ditinggalkan. Benda tu sebenarnya tak ada gapo, perasaan saja. Janganlah kita berbangga dengan benda-benda macam tu. Benda tu dia berubah-ubah. Hak kita duduk bangga hari ni akan datang orang tak ada rega pun. Orang tak pandai pun benda tu. Orang berbangga dengan benda lain pula. Tertipu pula orang di zaman tu. Tertipu pula. Padahalnya kalau dia fikir akan datang gapo dia lagi. Hak nak ada. Tak ada lah. Tak ada lah hak sombong. Semua ni dia nak ceritanya arah masyrik, sombong, khuyalak ni apa dia berkait dengan ni lah. Hak tak molek lah, sifat-sifat tak molek. Ni ada pengaruh makhluk luar juga ni, makhluk asing juga ni. Hak tak molek. Ada pengaruh hak tu juga. Termasuklah syaitan, jin, hak tak molek tu ada pengaruh juga tu. Ataupun di kalangan mereka pun ada juga ni ada juga. Mana kalau kita kata mukallaf ni dia ada lah tu sifat baik, ada tidak baik. Di kalangan manusia pun ada lagu ni. Di kalangan jin pun ada juga. Dia nak ceritanya. Di kalangan jin pun ada juga hak sombong-sombong ni. Hak sombong tu apa balasan dia? Allah SWT akan balas. Hak baik-baik tu, hak jujur, hak merendah diri, Allah SWT akan balas juga. Seperti manusia juga. Hak tu Imam Bukhari nak sebut. Kalau tidak apa makna ni? Buat mari hadis ni dalam bab jin tak ada kena mengena. Kalau kita tengok dari segi zahir, Imam Bukhari nak cerita sifat khuyalak, sifat besar diri, bangga ni ada belaka pada mukallaf, bukan pada manusia saja. Kalau mukallaf tu, jin pun ada juga. Mana ada juga. Kalau tak molek manusia, jin pun tak molek juga. Ada benda-benda ni pada dia. Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangan dia ke arah Yaman. Dia kata iman yang sebenar ialah Yaman. Iman orang Yaman. Apa makna? Di sebelah sana, kata dia. Sini, kata dia. Ingat, kata dia, ketahuilah kekasaran dan kekerasan hati pada petani-petani yang duduk dekat pangkal ekor unta, di mana naik qarna syaitan, iaitu pada Rabi'ah dan Mudhar. Ni puak-puak ni hak kerah hati ni, hak petani, puak-puak feodal, puak-puak ni puak-puak mana? Rabi'ah dan Mudhar. Hak di zaman dia tu sebelah timur. Hak tu hak ni maksudkan di sini. Bukan semua petani, bukan semua orang yang ada unta, ada lembu. Tidak. Kalau di zaman dia orang ni, puak-puak ni. Puak-puak ni bukan nak terima agama Islam, nak menentai lagi. Ada kaitan dengan dia sebut Yaman. Puak-puak Yaman ni tidak. Bila saja dengar seruan Nabi SAW, mereka ni pergi sukarela pergi kepada Nabi SAW, terima Islam dengan mudah saja, terima Islam, tak payah perang, tak payah susah. Itulah iman yang sebenarnya. Ada puak lain-lain kena perang, lepas tu baru Islam, tak tahu lagi Islam tu lagu mana. Waktu Islam tak boleh. Iman yang sebenarnya ialah iman orang Yaman di zaman dia, bukan orang Yaman sampai kiamat. Tidak. Hak moleknya lebih baik daripada orang lain. Tidak. Kalau lagu tu istimewa benar dia, sebut dalam hadis benar. Orang Malaysia tak ada. Tak lebih sama kalau lagu tu. Orang Malaysia tak ada. Orang Yaman sebut. Jadi Yaman ni baik sama, maju sama, jadi contoh sama. Kalau lah iman dia tu hak sebenar baik sama, jadi contoh lah dalam semua perkara. Mestilah dia maju, mestilah dia tu ke depan daripada orang lain, jadi contoh. Ni tidak. Sebab iman tu iman tu bukan dalam hati saja, dia tubik keluar hasil dia. Ini menunjukkan bukan untuk selama-lamanya. Seperti Mudhar dan Rabi'ah, bukan selama-lama. Hak di zaman dia ni berkait dengan zaman dia ni yang diceritakan di sini. Imam Bukhari kat mari hak ni. Hak jin
dalam bab jin apa kena mengena? Dia nak ceritanya di kalangan jin pun lagu tu juga. Ada yang terima Islam dengan mudah, dengan baik, dengan senang. Ada dengan susah payah, dengan berlawan dulu, dengan keras kepala menghadapi Islam. Supa juga. Kalau manusia ada hak macam tu, jin ni pun ada macam tu juga dalam menerima agama Islam ni. Itu dia nak cerita. Seterusnya dengan kuku ayam ni, kena sekat tu dulu. Kena sekat tu dulu.